Kita takut sebenarnya nak berpindah alam, betul tak? Kita takut, ada kebimbangan, ada ketakutan, dan ketakutan itu kebanyakan disebab besarnya cinta kita pada dunia. Kadang-kadang kan kita cakap, kalau kawan kita drive, kau ni drive elok-elok lah, aku belum kahwin lagi ni. Contohlah kan. Maksudnya kita sayang nak tinggalkan dunia kerana ada banyak nikmat lagi yang belum kita kecapi. Ada banyak lagi cita-cita, impian kita nak buat terbaik untuk mak ayah ke apa ke yang belum kita buat. Jadi kerana besarnya kita ni bersangkut dengan dunia menyebabkan kita rasa sayang dan kita tak bersedia untuk berpindah alam. Tetapi kematian itu tidak akan lambat. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kita tukar tu. Okey. Betul? Saya pun confused. Okey, nanti cek balik. Allah berfirman, apabila sampai ajal seseorang, tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Mati tak syarat muda, tak syarat tua, tak syarat sakit, tak syarat sehat, kaya, miskin, mati tidak ada syarat apa-apa. Dan kita hari ini dengar kematian orang lain, kita pun terkejut. Biar betul dia meninggal. Sakit apa? Tak ada sakit. Sesak nafas. Kan dia muda lagi. Dan kita akan lebih terkejut dengan kematian kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian, tidak ada mata yang lebih indah melainkan mata yang banyak melihat Al-Quran. Dan tubuh badan orang yang banyak membaca Al-Quran, itulah fizikal dan tubuh badan yang paling kuat, yang paling sihat. Tidak ada lidah yang lebih lembut, lebih lunak melainkan lidah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Dan tidak ada jiwa yang lebih tenang melainkan jiwa orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, seafdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi yang lain. Nabi bersabda, hadis ni agak panjang, jadi saya hafal matan, maksud sahaja. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang disibukkan membaca Al-Quran dan yang menyibukkan dirinya membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran sehingga kurang ia berzikir dan kurang ia berdoa kepada Allah. Faham Maksudnya dia lebih banyak baca Quran. Ada orang dia zikir selawat sampai 2000 sehari, 1000 sehari. Ada orang zikir sekian-sekian. Ada orang banyak berdoa. Doa sejam, doa. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut, sesungguhnya seseorang yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran sebanyaknya, sehingga mengurangkan waktunya berzikir dan juga berdoa, maka Allah akan tunaikan segala hajatnya melebihi daripada hajat orang-orang yang berdoa kepada Allah. Faham ya? Maksudnya ada kumpulan ni, dia ada manusia ni, insan ni, dia lebih banyak baca Quran. Dia ada hajat, tapi dia lebih banyak baca Quran. Allah tahu tak apa hajat dalam hati? Allah Maha tahu. Kita mana hajat, kita doa, buat solat hajat, minta waktu sujud, pergi umrah, minta dengan Allah masa tawaf. Tapi ada hamba Allah yang disibukkan, yang menyibukkan diri dia, kebanyakan masanya dah baca Quran, dia doa tak banyak, zikir tak banyak. Tapi Nabi sebut dalam hadis ini, hadis Qudsi, ia adalah firman Allah, maka Allah aku memakbulkan permintaannya walaupun dia tak minta direct dalam bentuk doa, tapi Allah tahu apa yang dia impikan, apa yang dia berkehendak, apa yang dia hajatkan. Melebihi, lebih lagi daripada orang yang berdoa meminta dengan Allah. Sebab itu kita dapati orang yang banyak baca Al-Quran, orang yang kerap membaca Al-Quran, dari segi urusan dunianya dipermudahkan Allah, rizkinya melimpah ruah, Allah berikan dia pasangan yang baik, bahkan rizki Allah jaga bukan diri je, keluarga yang ditinggalkan walaupun setelah dia mati. Saya nak cerita satu kisah. Kisah ni berkait dengan seorang sahabat saya, yang mana suaminya meninggal dunia 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Tak, saya rasa 4 tahun lepas, macam itulah.
berapa tahun lepas. Umurnya muda setahun daripada saya. Anak jumlah sama dengan saya. Dia pun anak 7 orang. Dan sahabat saya ni, dia tidak bekerja. Tapi suaminya adalah guru Al-Quran, pencinta Al-Quran. Dan sahabat saya ni cerita memang dia, kita tak boleh cakap dah guru Al-Quran memang banyak baca Quran tak? Banyaklah baca Quran, nama pun guru Al-Quran, tak semestinya ya. Maksudnya betapa suami ni suka sangat baca Quran, banyak baca Quran, mana-mana bawa Al-Quran, memang sentiasa baca Quran. Meninggal dalam keadaan mengejut, bukan sakit tenat, baru umur tak sampai 40, mungkin 37, 35 macam tu meninggal. Bukan ada sakit berat ke apa, beberapa hari sebelum ada sakit perut, lepas tu sesak nafas, lepas tu meninggal dunia. Bayangkan anak kecil yang masa tu ada baby dalam usia 3 bulan ke 2 bulan. Masya Allah. Tak apa, kita tak dengar. Dalam 3 bulan macam tu. Bayangkan 7 anak, isteri tak bekerja, tapi ada degree kawan saya tu. Tapi anak ramai, suami minta tak payah bekerja lagi ni sekian-sekian. Cuma ringkas saya nak sebut pada anak-anak pelajar sekalian. Bagaimana Allah menjamin rezeki ahli Al-Quran. Selepas itu, hampir semua anaknya telah dijamin rezeki oleh Allah. Walaupun anak masih kecil. Anak pertama siapa yang dah nak ambil sebagai, bukan ambil anak angkat. Dia jaga tak? Anak ni saya akan tanggung sampai dia habis universiti. Anak ni pula siapa ambil? Anak ni sampai ambil. Saya berhubung lepas 2-3 tahun. Ada dalam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dia ada hubungi saya. Dia panggil saya Ustaz Asmat. Sebenarnya bukanlah kawan belajar ke apa, kenalan masa hayat suaminya masih hidup, masa dia suami masih hidup, selalu bawa dalam majlis ilmu anak-anak. Jadi kita kawan macam tu lah. Dia panggil Ustazah, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah saya pergi haji tahun ni. Saya terkejut. Ni cerita 2 tahun lepas dia pergi haji. Saya kata Masya Allah, dapat pergi haji. Umur dia ialah lebih kurang belum 40 kan, 38 macam tu. Saya kata untuk haji yang private. Anak-anak tahu tak haji private nilai dia berapa? Dalam 80,000. Dan tak tahu siapa yang menanggung. Dah banyak lagi keajaiban. Masa tu kan dia kata, Ya Allah, ahli Al-Quran ini Allah jaga rezeki, bukan hanya dia, tetapi zuriat yang ditinggalkan pun akan dipelihara oleh Allah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai ahlinya, ahli keluarga Allah, ahlinya, iaitu di kalangan ahli Al-Quran. Sama ada penghafaz Al-Quran ataupun orang yang banyak membaca Al-Quran. Inilah ahlilah ataupun ahli keluarga Allah. Apa maksud ahli keluarga? Maksudnya dekat dan rapatnya dengan Allah. Dan dalam hadis Nabi yang panjang, ada dalam petikan daripada hadis Nabi itu, Nabi bersabda, Nabi kata, orang yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak, memang ada 7 golongan tu, tapi ada hadis khusus tentang kumpulan yang dijamin dapat naungan Allah adalah pencinta Al-Quran ataupun pembaca Al-Quranul Karim. Qala Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Puasa akan berkata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku penahan hawa nafsunya di siang hari Ramadan. Puasa berkata kepada Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku, puasa tu berkata, menjadikan aku sebagai penghalang makan dan minum, dan dia mengikut hawa nafsu syahwatnya di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran pula berkata, Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini menjadikan aku menghalang tidurnya pada waktu malam kerana membacaku, dan berikanlah syafaat yang Engkau berikan kepadaku kepada dia. Jadi pemberi syafaat
puasa dan juga Al-Quran. Masya Allah. Anak-anak sekalian, hari yang paling buruk dalam hidup kita adalah hari yang berlalu tanpa Al-Quran. Itu seburuk-buruk hari. Bukan hari yang kita kena khianat, bukan hari kita kena fitnah, bukan hari yang putus cinta, bukan hari yang kita luah perasaan, cinta tak berbalas, kena reject. Memang menyedihkan situasi tersebut. Tetapi hari yang buruk, hari yang paling menyedihkan, hari yang paling kita sesali adalah hari yang berlalunya hari tanpa kita membaca walau satu muka surat Al-Quran. Sebab apa? Kita hanya akan sedar betapa ruginya selepas kita mati, dihitung berapa hari kita hidup, berapa jam kita hidup, berapa saat kita hidup, dan di hari akhirat kelak. Semua manusia akan menyesal. Yang baca Al-Quran sehari 1 juzuk pun menyesal. Yang baca setengah juzuk menyesal. Apatah lagi yang baca setengah muka surat saja. Dan apatah lagi yang tak baca. Semua hari penyesalan menyesal. Dan antara sahabat Nabi yang khatam Al-Quran setiap hari ada 4 orang. Pertama, Saidina Uthman bin Affan. Bukan 1 juz sehari, 30 juzuk sehari. Setiap hari sepanjang hayat setelah memeluk Islam, setelah habis Al-Quran diturunkan, Saidina Uthman setiap hari mesti khatam Al-Quran. Tapi kita tahu Saidina Uthman di antara sahabat Nabi yang dilimpahkan rezeki dan di antara usahawan yang sangat berjaya. Subhanallah. Kemudian siapa tu yang jumpa Al-Jassasa, yang jumpa Dajjal tu, nama apa dah tu? At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Yang kedua, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tu. Dia membaca 30 juzuk setiap hari khatam. Dua lagi saya tak ingat. Ada 4 orang sahabat Nabi setiap hari khatam. Anak-anak, para pelajar sekalian, kita dapat tak khatam setahun sekali? Kadang kita nekat bulan Ramadan, hari pertama boleh lagi 1 juzuk. Lepas tu dah rasa macam pahala banyak sangat, hari kedua dah rasa macam wow, rasa jalan pun dah rasa lain macam dah, kan, rasa beriman sangat kan. Kita tertipu daya, kita rasa bacaan kita dah banyak, apa semua dah cukup dah. Kadang boleh bertahan 2-3 hari, lepas tu bulan Ramadan pun tak menguatkan motivasi kita untuk khatam Al-Quran, apatah lagi bulan lain. Saya sangat yakin dan percaya anak-anak, kalau kamu dapat satu hari 1 juzuk, sebulan dapat 30 juzuk kan, maksudnya sebulan sekali khatam, akan banyak sangat perubahan hidup kamu. Masa yang selama ni rasa tak cukup, tiba-tiba kenapa rasa lebih masa? Bukan lebih, kerana masa sudah jadi berkat. Setiap minit, setiap saat yang kita luangkan untuk Al-Quran, Allah akan gantikan berganda dengan masa yang lain. Bagaimana? Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila dekat dengan kiamat ni, itu hadis yang sahih, setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat sejam, Nabi kata, dan 1 jam ibarat seperti percikan api. Faham? Percikan api macam sesaat. Lalu sahabat bertanya, bila Nabi cerita masa akan berlalu dengan sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat, dalam fikiran pada sahabat, sahabat tanya apa soalan? Bagaimana ketika itu umat, maksudnya manusia, umat Islam ketika itu solat? Tanya soalan, macam mana solat? Bukan tanya bab macam mana tidur sekejap sangat lama. Tak. Bagaimana solat ketika itu? Dan di sinilah ulama bincang, adakah sebab detik makin laju? Tak, sama. 24 jam sama, saat sama, bukannya kita dapati lagi laju berpusing. Tak. Kerana hilangnya keberkatan waktu. Keberkatan waktu bila hilang, sebab kita tak mengambil bahagian waktu kita untuk Al-Quran, untuk zikir, untuk solat dan sebagainya, maka segala urusan kita susah, lambat, payah, tak dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.